Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Terima kasih Ustaz Khidir selaku Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Mufti Negeri Perlis merangkap Imam 1 Masjid Al-Muqarrabin Bahru Empiang, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ni, masih dalam bulan Rabiul Awal, yang mana bulan dikenali sebagai bulan Maulidur Rasul. Hari Selasa baru ni cuti Maulid Rasul lah kan, 12 Rabiul Awal, dan hari ni kalau Selasa 12, kemarin 13, hari ni 14, malam ni malam 15, masuk dalam sunnah untuk kita berpuasa Ayyamul Bid, hari-hari cerah. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, insya-Allah mengambil sempena bulan Maulid Rasul ni, kita kat Perlis ni tak ada lah sambutan khas Maulidur Rasul. Mungkin sebahagian negeri ada perarakan, ada sambutan khusus. Tetapi untuk kita buat majlis seperti ceramah, forum, diskusi yang berkaitan dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi sesuatu yang bercanggah dengan agama. Ibarat macam kita lalu tempat sejarah, kita pun cerita kan, sampai dekat Jamrah Aqabah, kita kata ni tempat perjanjian Aqabah dulu kan. Sampai dekat Quba, kita cerita inilah tempat yang dibina masjid pertama dalam Islam mengikut syariat Nabi kan. Jadi untuk sampai dekat sesuatu tempat, untuk kita cerita sesuatu sejarah, tidak menjadi masalah. Begitu juga apabila kita melalui sesuatu masa, masuk Muharram, kita cerita pasal ma'al hijrah. Padahal bulan Muharram tu bukan bulan hijrah Nabi pun. Kalau nak kira bulan hijrah, akhir Safar ataupun awal Rabiul Awal, Nabi berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Tetapi melalui suatu masa untuk kita cerita tentang sesuatu yang ada kaitan dengan sirah baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi sesuatu yang bercanggah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, jadi malam ni insya-Allah saya nak bincang satu tajuk yang berkaitan dengan bukti dan tanda cinta kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita nak muhasabah. Kita nak tengok malam ni insya-Allah sempat kot masa yang ada, lebih kurang 10 perkara yang saya nak bincang di sini, nak muhasabah malam ni. Kita semua ni ada tak daripada 10 perkara ni menjadi bukti tanda kita cinta kepada Nabi? Dan cinta kepada Nabi ni bukan setakat ikut perarakan, selawat, kadang setengah tu sambil selawat, tangan sambil duduk izak rokok, mulut duduk selawat kan. Adakah tanda kecintaan kepada Nabi nak kena pakai kepiah, ada gamak selipar Nabi atas kepiah? Adakah itu tanda? Kan? Jadi kita nak muhasabah malam ni. Kita nak tengok kita ni masuk kat mana. Kita masuk bahagian mana. Okey.
secara prinsipnya tuan-tuan sekalian, wajib kita mencintai Nabi dan wajib kita ikut Nabi. Dua perkara ni prinsip dalam Islam. Dia panggil al-hubbu wal-ittiba'. Yang pertama kasih kepada Nabi dan yang kedua ikut Nabi. Kalau setakat kasih kat Nabi, tak ada beza orang dengan Abu Lahab, tak ada beza dengan Abu Talib. Abu Talib sayang kepada Nabi, jaga Nabi dari Nabi umur 8 tahun sampai Nabi kahwin, sampai Nabi boleh berdikari, tetapi tak ikut Nabi SAW. Ada orang ikut Nabi tetapi tak sayang kat Nabi. Tu orang munafik Madinah. Kan? Jadi kita masuk peringkat mana? Jadi secara prinsip, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi kata, kamu dianggap tidak beriman, kamu tidak dikira sebagai beriman sehinggalah kamu menjadikan aku, yakni Nabi SAW, lebih dikasihi berbanding dengan mak ayah dia, berbanding anak-anak dia, berbanding manusia secara keseluruhannya. Jadi hadis ni secara jelas kita kena sayang ke Nabi melebihi orang lain, walaupun pada ketikanya kita rasa macam tak logik. Kan rasa Nabi kita tak pernah tengok pun. Macam manalah nak sayang kat Nabi lebih. Kita duk tengok bini hari-hari, duk tengok anak-anak, duk tengok cucu. Kan? Jadi hak itulah yang zahirnya kita sayang pun. Nabi ni tak pernah tengok. Kan tadi saya tengok ada kawan-kawan, dia boleh buat satu kenyataan, adalah dalam Facebook. Cantik juga, tengok logik juga, kan? Tapi nak banding dengan Nabi tu tak sesuai lah. Tapi dia sebut macam ni. Dia kata orang tengok Mr. Bean buat lawak, Mr. Bean tak bercakap pun, orang boleh gelak. Oh kan? Dia kata macam itulah kita boleh pupuk cinta kepada Nabi walaupun kita tak tengok Nabi. Tentu lebih besar. Sebab apa? Tanda-tanda mukjizat yang ditinggalkan oleh Nabi SAW ada depan mata kita. Ada bukti depan kita untuk kita kasih kepada Nabi mengatasi mana-mana manusia yang ada di dunia ni. Yang kedua, wajib kita ikut. Kadang-kadang orang sayang ke Nabi dengan siap sambutan madu Rasul, dengan buat kunuri, dengan qasidah, dengan selawat. Tak apalah, itu bahagian mereka. Kita nak kritik lebih-lebih pun, kita nak muhasabah dulu malam ni. Kan? Kadang-kadang setengah orang, apa ni pakai kepiah gamak kasut kat kepala. Mungkin kita mengata. Kan? Tapi kadang-kadang kita pelik juga nak ikut sunnah ni sampai macam tu sekali ke? Kan? Sampai macam tu sekali ke? Nak tunjuk cinta kepada Nabi ni, kena buat lambang kasut atas kepala. Lepas tu bawa dengan hadis palsu pula. Padahal zaman mak ayah kita dulu tak pernah pun orang pakai kepiah macam tu pun. Tapi dah pakai, dah baik pilah. Hak pakai malam ni, tak apalah, sengak-sengak jangan buat tengok lah. Kan? Okey. Ada 10 perkara. Sebelum saya nak sebut 10 perkara ni, tuan-tuan sekalian, dakwaan kita benar ataupun tak, cuba kita tengok pada hadis Nabi yang direkodkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini terlebih dahulu sebelum kita tengok 10 perkara ni. Yang mana hadis ni adalah hadis 40. Nabi kata, "Lau yu'tan nasu bid'awahum ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum." Nabi kata, seandainya manusia kalaulah diberi ataupun diterima setiap pengakuannya, setiap dakwaannya,
Kalaulah macam ni Nabi kata, kalaulah kita ni nak pakai orang ni dakwa macam ni, orang ni kata macam ni, orang ni mengaku macam ni, kalau kita terima semua dakwaan, Nabi kata ladda'a nasun dima'a rijal. Tentulah Nabi kata ramai akan mengaku tuntutan darah. Kan? Maksudnya dia kata dia ni telah bunuh anakku. Dia ni telah pukul aku bagi luka. Aku nak diat. Kan, aku nak hukuman qisas, aku nak denda ganti rugi tu. Wa amwalahum, begitu juga orang akan tuntut harta orang lain kalau dakwaan itu diterima. Jadi nak sebut kepada kita kat sini, dakwaan siapa-siapa pun tengok kepada kebenaran dakwaan tersebut. Okey, yang pertama, mencontohi dan mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini benda hak paling asas tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita tengok dunia ini, kan, apabila kita semakin jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masing-masing mendakwa. Masing-masing mendakwa kamilah pejuang sunnah, kamilah ikut sunnah. Kan? Masing-masing mendakwa. Sampai kan pokok Syiah pun mengaku ikut sunnah. Memperjuangkan Ahlul Bait lebih dahsyat daripada kita. Orang yang kita kata memperjuangkan seperti Al-Arqam dulu, cara pakaian sunnah dia kalah kita. Celak dia sampai tak nampak mata tu. Kan? Kita nak pakai celak pun tak berapa tak pun nak masuk kan. Kan? Setengah orang pejuang sunnah sampai kan pakai jubah tu masya-Allah. Kan? Setengah betih dia. Kan? Maksudnya tengok setengah orang. Setengah orang pejuang sunnah, janggut dia tak pernah terim langsung. Kan? Sunnah kat situ. Sebahagian orang sunnah ada selawat tak berhenti, sampai kan khatib duk baca khutbah, selawat tak berhenti dia. Sunnah ke macam tu? Kan? Masing-masing mendakwa. Masing-masing mendakwa tuan-tuan sekalian. Cuma dakwaan kita benar ataupun tak. Tengok bagaimana kita mengamalkan sunnah Nabi itu, betul ke tak betul. Ataupun kita pakai separuh, kita tolak separuh. Kan? Kadang-kadang akhir zaman ni, kadang-kadang setengah orang bila dia besar dengan mazhab, orang yang terdiri daripada pengamal mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, kadang-kadang dibawa nas yang jelas, Nabi buat macam ni, bercanggah dengan amalan yang diterima dalam mazhab dia. Dia kata, aku dah lama dah amal mazhab ni, kan mazhab salah kot. Padahal jelas dah dalam hadis Nabi. Kan? Padahal Al-Imam Syafi'i rahimahullah, tokoh mazhab Syafi'i, apa yang beliau sebut? Dia kata ajma'al ulama ala anna man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu ay yada'aha liqauli ahad. Imam Syafi'i kata ijma' para ulama, sepakat para ulama menyatakan kalau sesiapa yang jelas bagi dia sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ketika tu lam yahillalahu, tidak halal untuk dia terima sesuatu pandangan dalam keadaan meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang kita hak ikut sunnah pun kadang-kadang ada juga fanatik dengan guru-guru tertentu. Kan? Kita ambil contohlah. Kan? Bila jelas pada kita, bila pada Syekhul Al-Albani rahimahullah, dia buat keluar buku Sifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat solat Nabi. Dan banyaklah ulama Saudi yang keluar sifat solat Nabi. Bahkan sebelum Al-Albani keluar kitab tu, Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, tokoh dalam mazhab Syafi'i, tokoh ulama hadis yang meninggal pada kurun yang ke-9, dah keluarkan satu kitab yang bernama Bulughul Maram.
Bulughul Maram, dalam tu ada hadis-hadis yang dihimpunkan berdasarkan cara susunan kitab fiqh. Dah ada dah bab sifat solat Nabi. Dah ada dah dalam tu bagaimana bila Nabi bertakbir, Nabi akan angkat tangan, paras bau dan paras telinga. Ini kita ambil contoh yang mudah. Bagi sesetengah orang, dia kata, ish, pelik lama dah aku duduk takbir, hujung jari sentuh telinga ni. Padahal kalau semak dalam hadis, bahkan dalam pandangan mazhab Syafi'i, seperti dalam kitab Bulughul Maram, tak ada pula pandangan tu. Sesetengah dia kata tak mungkin lah. Kan? Tak mungkin. Maksudnya di sini ialah bagaimana kita nak letak apa yang Imam Syafi'i menyatakan. Kalau jelas ini sunnah Nabi, ini pandangan seseorang, kita nak ambil yang mana? Tentulah kita ambil sunnah Nabi. Haram kita mengambil pandangan orang ataupun pandangan ulama mana-mana dalam keadaan kita meninggalkan sunnah Nabi. Jadi yang pertama ialah kita mencontohi, mengamalkan sunnah baginda. Jadi kesimpulan yang pertama ni, bagaimana kita nak menyesuaikan dalam kehidupan kita, dalam harian kita, tuan-tuan sekalian. Yang pertama, bagaimana perkataan kita, perbuatan kita, bagaimana kita nak menghidupkan sunnah, bagaimana kita nak mengikut jejak langkah Nabi. Ni kadang perbuatan kita ikut sunnah dah, perkataan tak ikut sunnah. Cakap sentiasa mengaibkan orang, cakap sentiasa duk mengecam orang, seolah-olah sunnah ni adakah pada perbuatan je? Adakah sunnah pada pakaian kita saja tanpa kita menjaga perkataan kita? Kan? Sesetengah orang kita tengok Allahu Akbar, pakaian, perbuatan, sembahyang sama macam Nabi, tetapi perkataan dia tak sama macam Nabi. Kan? Bagaimana kita nak contohi semua perkara tuan-tuan sekalian? Sebab tu Allah sebut dekat kita, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah kata dekat Nabi, qul, Muhammad katakan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu kasihkan Allah, fattabi'uni, hendaklah kamu ikut aku. Kamu kena ikut aku, kena ikut Nabi. Lalu Allah kata, yuhibbukumullah, Allah akan sayang dekat kamu. Bila kita ikut Nabi, tuan-tuan sekalian, Allah sayang dekat kita. Bukan setakat Allah sayang, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nak apa lagi dalam hidup kita, tuan-tuan sekalian? Tuhan sayang kat kita, Tuhan mengampunkan dosa kita. Tak ada benda yang lebih besar dalam hidup kita. Yang kedua, banyak mengingati dan menyebutnya. Sayang kat Nabi ni, hari-hari ngaji tentang sunnah Nabi. Kita dalam Perlis ni, saya dah pergi banyak negeri dah. Negeri yang paling banyak memperjuangkan sunnah Nabi adalah Perlis. Kita duduk Perlis dah. Jadi sia-sialah siapa yang duduk dari luar mai Perlis, sunnah Nabi tak kenal. Allahu Akbar. Dan lebih sia-sia lagi, mana-mana rakyat Perlis duduk dalam Perlis, sunnah pun tak kenal. Allahu Akbar. Ustaz Khidi mai dari luar juga, saya pun dari luar juga. Kami tengok apa yang dekat Perlis. Ustaz Khidi lantikan Jakim, Jakim hantar kami kat sini. Kita tengok kadang-kadang hak rakyat Perlis sendiri pun seolah tidak bersyukur duduk dalam Perlis. Ada kuliah sunnah dekat sini, sini hadis 40, sini kitab Al-Kabair, sini Bulughul Maram, sini Umdatul Ahkam. Semua ngaji pasal hadis-hadis Nabi. Tetapi kita tengok kadang-kadang jiran masjid pun tak mai. Speaker dengar kat luar. Dengar. Bagi dengar sama. Pihak Padang Katong pun mai juga malam ni.
Sungguh tuan-tuan sekalian, setengah orang tak rasa. Dia tak rasa. Maksudnya dia tak tahu keindahan sunnah Nabi ni. Selama ni kita dah buat perbuatan tuan-tuan sekalian, kadang kita pernah tak kita muhasabah, hak ni Nabi buat? Kan? Bila kita tahu macam tu, kita tak akan berbalah dengan orang. Setiap isu yang berbeza yang ditimbulkan oleh ulama, kita akan cek balik. Kita ambil contoh Khamis malam Jumaat baca Yasin. Dulu dah jadi adat, dah membudaya dalam masyarakat kita. Apa salahnya nak baca Yasin? Orang hak duk tentang sangat tu, dia baca Quran kan malam tu. Kadang-kadang hak marah sangat dia sendiri tak baca pun. Sungguh saya kata ni, bid'ah baca Yasin malam Jumaat. Hang baca surah apa malam Jumaat? Aku dak pun, dak. Tak boleh sebab Nabi tak buat. Dak hang baca surah apa? Dak lah aku tak. Dak hang baca surah apa? Memang tak habis. Kan? Kadang-kadang ada hak satu grup ni dia kira nak kecam orang aja, dia sendiri tak baca. Dah kata sunnah malam Jumaat baca surah Al-Kahfi walaupun ada pertikaian dalam kalangan ulama. Tetapi yang muktabarnya kebanyakan ulama ambil pandangan disunahkan baca surah Kahfi. Sama ada hari Jumaat ataupun Khamis malam Jumaat. Cuma orang banyak baca Yasin. Bacalah. Cuma ni ustaz nak sebut cuma lah sini. Adakah Nabi baca setiap malam ataupun setiap Khamis malam Jumaat Yasin? Tak ada lah riwayat macam tu. Yang ada riwayat surah Kahfi je. Okey, jadi peminat-peminat Yasin, kita tak payah kacau mereka lah. Mereka rajin baca Yasin. Cuma kita nak habaq kat mereka, minggu ni baca Yasin, minggu depan baca surah Kahfi pula. Minggu sekali lagi baca pula surah Sejadah dengan Tabar ke. Kan? Minggu depan sekali lagi baca surah Luqman ke. Banyak lagi, ada 114 surah dalam Al-Quran. Sebab apa tak selang-selang? Kan? Lepas tu pula nanti giliran Yasin, baca Yasin pula. Kan? Maksudnya sunnah yang macam ni, Al-Quran sunnah setiap malam kita baca. Al-Quran sunnah setiap hari kita baca. Al-Quran sunnah setiap masa kita baca. Kadang-kadang orang hak tentang tu dia tak baca pun. Bahkan kadang-kadang saya ambil contoh tuan-tuan sekalian. Sunnah baca surah Sejadah dan Al-Insan pagi Jumaat. Kan? Bagi hak yang kuat sunnah dia kata, apa ni baca setiap pagi Jumaat? Kan? Apa ni baca setiap pagi Jumaat? Last kali tak baca terus. Kan? Last kali tak baca terus. Padahal sunnah baca surah As-Sajdah, surah Al-Insan seperti diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Bukan calang-calang hadis. Cuma orang hak buat setiap pagi Jumaat taklah pula disebut dalam hadis Nabi buat setiap minggu. Kan? Jadi jangan buat setiap minggu. Seolah-olah macam pagi Jumaat solat sujud sejadah. Sampai dah tak ada nama dah. Hak solat subuh tu dia sujud sejadah dah. Kan? Kita buat selang-selang. Hak selang tu janganlah selang lama sangat sampai tak buat terus. Kadang-kadang kita perjuang sunnah ni tuan-tuan sekalian. Ada sunnah yang kita perjuangkan. Kadang-kadang dalam masa yang sama, secara kita tak perasan, kita telah mematikan sunnah yang lain. Saya ambil contoh dulu, saya selalu buat contoh semayang Qabliyah Maghrib. Sebahagian masjid dalam Perlis ni setengah tu, dia kata Nabi tak pernah buat solat Qabliyah Maghrib. Memang Nabi tak pernah buat. Tetapi ada riwayat seperti riwayat Al-Bukhari, Nabi suruh sahabat buat. Sunnah ni bukan kira Nabi buat je. Sunnah ni ialah apa yang Nabi buat, apa yang Nabi kata dan apa yang diikrarkan oleh Nabi. Kan? Ada masjid azan maghrib qomat terus. Dah lah kita mai lewat imam pula baca kuliah dengan Allah. Yang kita kalut dengan motor ni kadang terlupa nak tarik tongkat tu. Kan? Jadi ini masalah tuan-tuan sekalian. Sebab itulah kadang pejuang-pejuang sunnah dalam masa yang sama kena ingat, kan, ada hikmah
yang kita nak cerita. Yang penting kita menerang sunnah kepada orang, tetapi bukan kita menyerang orang. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Jadi ada pepatah Arab sebut man ahabba syai'an akthara zikrah. Pepatah, walaupun ada sebagian ulama kata ni hadis Nabi, tetapi bila saya semak balik, mungkin hadis ni tak kuat. Cuma sebagian ulama kata lebih selamat kita kata ni pepatah Arab. Mungkin hadis Nabi kata, tetapi nak selamat mungkin kita kata ini pepatah Arab. Man ahabba syai'an, siapa yang sayang sesuatu, siapa yang kasih sesuatu, siapa yang cinta sesuatu, aktsara zikrah, dia akan banyak sebut benda tu. Ya. Kalau kita hari-hari duk menyanyi lagu Piramli, kita duk ingat Piramli lah. Kalau hari-hari duk menyanyi lagu Sudiman, kita teringat kat Sudiman lah tu. Kan? Tetapi kalau hari-hari kita duk selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, setiap kali kita selawat, tanda kita ingat ke Nabi. Setiap kali perbuatan kita ikut sama macam Nabi, tanda kita ingat ke Nabi. Jadi kesan orang yang banyak ingat ke Nabi, dia akan sentiasa muhasabah. Bila dia berzikir, sebut sesuatu perkataan yang memuji Tuhan, adakah perkataan itu Nabi pernah sebut? Bila dia berdoa, adakah doa ni sama macam Nabi? Ataupun kalau Nabi tak sebut pun, adakah doa ni bercanggah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi? Bila kita solat, kita ingat ke Nabi, solat ni sama tak macam Nabi? Ni kepentingan untuk kita ingat ke Nabi. Jadi kita boleh latih dalam diri kita selawat banyak-banyak. Bila nak selawat, jangan duk cari selawat hak pelik-pelik tu. Kan ni duk saja dah ya hanana ya hanana. Tu bukan selawat. Kan itu bukan selawat. Kan? Betul. Kadang-kadang ada juga selawat dia pitama selawat yang pelik-pelik kat hujung. Kan kadang duk nasyid Allahumma salli ala Muhammad tibil qulubi wa dawaiha. Kan kadang ada nasyid lah, adalah nasyid. Kan hak tu selawat syifa. Fatwa perlih kata haram. Sebab dia orang yang reka selawat tu, dia memasukkan perkataan-perkataan yang bercanggah, tibil qulub. Seolah-olah Nabi ni jadi doktor kepada orang yang sakit hati ni, sakit jantung hati. Padahal itu sifat Tuhan. Yang melegakan itu sifat Tuhan. Orang yang letak itu dia puji ke Nabi lebih. Dia letak seolah-olah Nabi ni ada sesuatu sifat dia sampai tahap martabat Tuhan. Sebab itulah dalam mesyuarat fatwa perlih pada 2006 menetapkan selawat syifa, perkataan-perkataan itu ada percanggahan dengan agama. Dah sampai tahap macam tu, kita kata tak mungkin, ke ulama lain salah kot. Lah ni nak mudah, cari hak zaman Nabi selawat macam mana. Itu je. Kan? Maksudnya kalau bercanggah, kalau ambil hak zaman Nabi, zaman salafus soleh, yang hak orang duk khilaf tu, terjawablah. Kan? Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, menyampaikan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak sampai selawat ni, kadang-kadang saya ingat masa saya belajar kat Madinah dulu, letih juga tahun pertama masa saya nak pergi tu, main makcik-makcik kat kampung. Ni Sirajuddin nanti pi Mekah, nanti pi Madinah, nanti kiri salam kat Rasulullah nah. Ada nah tu, maksudnya utara lah. Kan? Bila kali pertama saya ziarah makam Rasulullah, kita kali pertama sampai, mula bagi salam kat Rasulullah. Lepas tu ingat habis hak makcik, mak ndok, mak long, mak cak semua ada ni, hak kirim salam ni. Jadi nak sebut kat Rasulullah, Rasulullah wafat dah. Nak habaq Rasulullah, nu makcik ku kirim salam. Bunyi kok Melayu lah pula. Nak sebut ku Arab, nak sebut ku macam mana? Kan?
Sehinggalah saya jumpa hadis yang mana Nabi sebut, wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Cantik Nabi kata. Wasallu alayya. Nabi kata berselawatlah kamu kepadaku. Fa inna salatakum. Sesungguhnya selawat kamu, Nabi kata, tablughuni, akan sampai kepadaku haitsu kuntum. Kat mana kamu berada? Kamu duduk kat Bompiang ke? Kamu duduk kat Kangak ke? Duduk kat Amerika ke Australia ke? Kalau selawat kepada Nabi, akan sampai kepada Nabi. Jadi apa perlu kita nak kirim salam? Suruh doa sudahlah. Kan? Kalau kata nak kirim salam zaman Nabi tu, tak apalah Nabi hidup lagi. Ni dah Nabi wafat dah. Kan? Jadi interaksi kita orang hidup dengan Nabi yang dah wafat ialah dengan selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kadang-kadang ada juga, kemarin saya ikut program yang anak tadika. Pengacara majlis kata apa? Tetapi sekalian, kita mulakan majlis kita dengan Al-Fatihah untuk disedekahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyi macam cantik. Kan? Tetapi di situ Rasulullah, zaman Nabi, Rasulullah tak layak terima sedekah. Rasulullah tak layak terima sedekah. Rasulullah layak terima hadiah sahaja. Kan? Macam mana orang sedekah Fatihah? Rasulullah ni maksum, tak ada dosa. Akhirat masuk syurga terus. Fatihah ni, sedekah pahala Fatihah ni, sebagaimana pandangan sebagai ulama kata, kita baca Fatihah, lepas tu kita doa kat Tuhan, ya Allah, jadikanlah pahala yang aku baca Fatihah ni, aku nak sedekah pahala kepada si mati. Sebahagian pandangan mazhab Hambali kata sampai. Sebahagian pandangan mazhab Syafi'i kata sampai. Dengan syarat kita doa, ya Allah, jadikanlah bacaan Fatihah aku ni pahala dia, aku nak sedekah pahala kat si mati. Adalah ulama kata sampai. Kan? Tetapi Imam Syafi'i kata tak sampai. Sebab Al-Quran ini untuk dibaca untuk diri sendiri. Kan? Tak apalah kalau tuan-tuan pun nak pakai pandangan yang kata sampai, bacalah. Tetapi dengan duk WhatsApp, masuk Facebook, Al-Fatihah, mesti Al-Fatihah, tak tahu siapa yang baca. Semua pakai sebut Al-Fatihah belaka. Kan? Bila kematian je, Al-Fatihah. Semua Al-Fatihah belaka. Jadi siapa yang baca? Ulama mazhab Hambali mensyaratkan baca Fatihah sahaja tanpa niat sedekah pahala tak sampai kepada si mati. Sebab tu dalam mazhab Hambali mensyaratkan membaca Allahumma ja'al sawaba ma qara'nahu. Ya Allah, jadikan pahala apa yang aku baca, aku nak sedekah pahala pada si mati. Isu yang saya sebut ni, adakah sunnah untuk kita sedekah pahala Fatihah kat Nabi? Nabi perlukah pahala Fatihah kat dia ni? Kan? Mungkin setengah orang rasa, dia kata apa salahnya? Yang apa salah ni? Kadang masalah ni. Baru ni saya tengok ada satu video. Dia kata, kalau budak sunnah, bila budak yang baru dilahirkan, sunnah azan dan qomat adalah pandangan. Sebagai ulama kata, anak lelaki, anak perempuan, azan je. Kan? Sebab qomat ni untuk nak qomat semayang je. Kan? Saya lebih setuju pandangan tu lah. Sebab setengah dia kata, dulu saya ingat dapat anak pertama dulu, perempuan. Nurse kata, ustaz, boleh qomat dah. Nurse pula nak ajak kita. Tak apalah kan. Kita pun anak pertama, aku nak qomat macam mana ni kan. Rasa qomat ni memang ada hadis, cuma hadis tu berlaku pertikaian dalam kalangan ulama. Adakah azan untuk lelaki, qomat untuk perempuan? Hadis tu untuk qomat dipertikaikan. Hadis yang azan untuk anak lelaki tu pun dipertikaikan sebagian ulama. Cuma sebagian ulama ni mengambil hadis yang direkodkan oleh At-Tirmizi, walaupun sanad dia tak kuat, cuma tidaklah dhaif tu tidaklah melampau. Kan? Sekurangnya ada juga amalan yang ada hadis yang dhaif,
Yang mana dhaif tu ada riwayat-riwayat yang lain menguatkan dia. Kan? Tetapi ulama yang guna akal, ustaz-ustaz yang guna akal ni, dia kata apa? Kalaulah azan boleh untuk kanak-kanak yang baru dilahirkan, sebab apa salah untuk kita azankan masa dia mati? Ni hak pelik ni. Bila manusia guna akal, dia guna kias semata-mata. Sebab kias ataupun sekalian, dia sebenarnya berlaku dalam bab muamalat. Dia tidak berlaku dalam bab ibadat khusus. Kita perakukan Al-Quran, hadis, ijma', kias. Tetapi kita kat Perlis ni, kita tak ambil kias untuk nombor keempat. Kias ni kita letak hujung-hujung dah. Kita ada berbelas-belas untuk nak bincang sesuatu hukum tu. Selepas ijma', ijma' yang ketiga, ijma' para sahabat. Lepas tu kata-kata sahabat. Kan? Lepas tu adalah istihsan, istislah. Lepas tu ada kias. Kan? Sebab apa? Kita kata harum manis kena bayar zakat. Dalam hadis mana ada apa harum manis? Mempelam dalam hadis pun tak ada. Kan? Duk Perlis harum manis kena bayar zakat. Pelik tu. Mai kok mana hukum? Mai melalui sumber kias. Orang yang buat bendang pun kena ada zakat. Orang bela binatang pun kena zakat. Sedap toki-toki harum manis tak kena. Kan? Sonoklah toki hak yang getah tak kena. Sebab itulah ada perbincangan, ada zakat pendapatan, ada zakat buah-buahan. Walaupun dalam mazhab Syafi'i tak ada, dalam mazhab Hambali ada. Kan? Itu kias, tetapi kias tidak berlaku pada ibadat khusus. Mana boleh kita nak kiaskan azan untuk budak baru lahir dengan azan untuk orang dah mati? Saya tadi baru perasan, rupa-rupanya ada adab Melayu kita, bila awak masuk jenazah dalam kubur, orang awak masuk tu, dia pi azan dekat telinga si mati ni. Kan, kita kat Perlis mungkin tak pernah tengok. Saya ingatkan ustaz tu sebut baru ni. Ingatkan saja dia sebut ya. Rupanya ada. Kan, dia pergi dekat telinga si mati ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Ya Allah, rasa peliknya. Kita akan anggap pelik bila kita kata Nabi tak pernah buat. Tetapi sesetengah orang dia tak rasa pelik. Dia kata, apa salahnya nak azan? Azan kan ibadat. Cik sedap ayat mereka. Azan kan ibadat. Kan? Tak ada salah. Rumah terbakar pun azan. Piramli dan semerah padi nak hantar teruna pi perang pun azan. Ingat tu. Kan? Piramli pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Masa nak hantar teruna nak kapal laut tu. Azan. Piramli pun boleh. Adakah sunnah ikut Piramli? Kan? Maksudnya kadang ada banyak benda yang kadang-kadang kita nak kena muhasabah. Sebab prinsip yang perlu kita perbetulkan ialah bila Nabi tak buat, tak semestinya kita tak boleh buat. Prinsip yang sangat bahaya. Sebenarnya kita tak boleh buat bila Nabi tak buat. Itu lebih selamat. Kan? Okey. Jadi yang ketiga, selawat kepada Nabi sebagai tanda kita kasihkan Nabi, sebagai muhasabah kita kat Nabi. Yang keempat, menyebut keutamaan dan kemuliaan serta sifat, akhlak dan perilaku utama yang Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak dengar keutamaan, kemuliaan, sifat, akhlak Nabi, semua melalui sunnah Nabi. Kan, ada kitab yang sebagian ustaz mengajak dalam Perlis ini, Syama'il Muhammadiyah. Suatu kitab yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah, anak murid kepada Imam Bukhari. Imam Tirmizi karang satu kitab, disusun semua hadis yang berkaitan dengan sifat Nabi. Nabi tinggi macam mana, kulit macam mana. Kan? Saya dengar kemarin dalam Hayat Sunnah, dalam radio Perlis, Isnin Selasa petang kuliah mufti rakaman Masjid Alwi. Hari Rabu kita ada Ustaz Nizamuddin.
ahli majlis agama Islam Perlis. Minggu ni dia cerita tentang Syama'il Muhammadiyah. Nabi, kulit Nabi macam mana, rambut Nabi tak kerinting, tak lurus sangat. Rambut Nabi ni macam ikal mayang lah. Kan? Allahu Akbar. Kita tahu sifat Nabi macam mana. Baru menimbulkan rasa kasih kita dekat Nabi. Baru kita tahu ini mukjizat Nabi. Okey, itu yang keempat. Jadi yang keempat ni kita kena dekat dengan kitab-kitab hadis Nabi. Baru kita tahu akhlak Nabi macam mana. Bagaimana baginda dengan isteri-isteri baginda. Bagaimana Nabi dengan anak-anak. Dengan kanak-kanak. Kalau kita sebagai Tok Wan bawa cucu, Nabi pernah tunjuk sunnah baginda. Nabi pernah bawa budak-budak naik atas unta sekali. Kan? Maksudnya kita kalau ada cucu boleh bawa lah main masjid naik motor. Kan ni dak cucu tak ramai pun. Kadang-kadang telefon kita tinggal pula kat anak, kat cucu. Cucu ni Tok Wan buka siap-siap nah YouTube Kid. Kan. Tok Wan pun pandai. Sebab apa? YouTube hak betul banyak benda hak yang mengarut. Jadi ada YouTube Kid untuk budak-budak. Kan. Tok Wan kata tak apa. Tok Wan pi marik sampai Isya. Tok Wan ni data unlimited. Tok Wan pun pandai buat data ni. Kan? Kadang kita penyebab anak cucu kita jadi jauh dengan masjid. Kan? Ni program kerajaan negeri nak buat Raudatul Huffaz. Kan bulan 3 baru ni Masjid Berhempiang jadi tuan rumah. Ni minggu depan 26 hari bulan sampai 29 peringkat pertama kita buat 6 masjid. Kan peringkat kedua 5 masjid. Hak 6 masjid ni masjid negeri. Kan masjid Kuala Perlis, Masjid Bukit Keteri, Masjid Padang Besar, Masjid Sentua. Kan adalah lebih kurang 6 masjid. Kan minggu kedua Masjid Alwi, Masjid Boho Temak, Masjid Simpang Sanglang. Kan adalah lebih kurang dalam 5 masjid. Jadi ruang untuk kita daftar, letak anak-anak kita untuk mai kursus 4 hari ni. Kan kita akan ajak cara hafal Quran macam mana, ulang untuk juzuk 30, ajak cara solat cara Nabi. Nak didik daripada anak sekolah rendah dan menengah nanti balok liat. Kan? Jadi peranan kita tuan-tuan sekalian. Okey, yang kelima, bersopan santun dan beradab dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi, Allah dah ajak kat Nabi, jangan tinggi suara depan Nabi. Beradab dengan Nabi. Nak masuk rumah Nabi, minta kebenaran dulu. Kita hidup di zaman Nabi dah wafat. Bagaimana kita nak beradab dengan Nabi? Bagaimana kita nak bersopan santun dengan Nabi? Orang Melayu terkenal dengan sopan santun dia. Tetapi orang Melayu dalam sopan santun dia dengan Nabi tak. Kadang-kadang kita ni mazhab ataupun amalan orang tua kita kadang-kadang mengatasi apa yang diceritakan oleh seseorang tentang ini sunnah Nabi. Kita kata tak, kami dah lama dah. Kita tidak beradab dengan Nabi SAW. Bila kita dengar Nabi buat macam ni, bercanggah dengan apa yang kita buat, ikut hak Nabi ke ikut hawa nafsu kita? Sebab tu dalam hadis 40 ada satu hadis tu yang mana dihasankan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman kamu sehinggalah hawa nafsu kamu mengikut apa yang aku bawa. Kadang-kadang kita ni hawa nafsu je tuan-tuan sekalian. Sebab tu tak peliklah bila Allah kata afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Muhammad, kamu tak tengok ke ada sebahagian manusia menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan? Rupanya ada sebahagian orang ni dia ikut hawa nafsu dia. Dia tak ikut Quran, dia tak ikut sunnah, dia tak ikut salafus salih. Ini yang berlaku. Hak ni kita nak muhasabah
supaya kita sentiasa bersopan santun dan kita beradab dengan baginda sallallahu alaihi wasallam walaupun baginda telah meninggalkan kita 14 kurun yang lalu. Kita akan sambung, ada 5 perkara lagi selepas. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, kita sambung sikit lagi. Okey, yang keenam, berharap dan rindu untuk melihat dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi ada dalam diri kita. Saya, Tok Wan meninggal tahun 72. Saya tahun 78, tak sempatlah jumpa dia. Dari kecil Tok dah ajak dah. Hang bila doa sebut nama Tok Ayah sama. Kan? Jadi saya dari kecil tu dah terbiasa bila doa tu masuk nama Tok Ayah sekali. Bila lalu kat kubur, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah ampunkan penghuni kubur kat sini ni. Masuk semua umat Islam. Masuk juga Tok Ayah sekali. Tok Ayah, Tok Wan, Tok Alok Besar, Tok Pendang masuk belakang. Kan? Jadi Tok Pendang tengok dah, Tok Alok Besar tengok dah. Kita bayanglah muka tu. Tok Ayah ni tak pernah tengok muka. Tapi sebab duk sebut dalam doa, duk rasa teringat Tok Ayah macam mana muka dia. Kan? Macam itulah benda yang lebih besar. Bagaimana ada perasaan rindu kita nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah tuan-tuan sekalian, kalau kita selalu selawat, perkataan kita zikir sama macam Nabi, perbuatan kita ikut sama perbuatan Nabi, kita akan sentiasa ingat kepada Nabi dan kita rasa rindu nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata min asyaddi ummati li hubba nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa mali. Nabi kata di antara umatku yang paling mencintaiku, di antara umat yang paling menyayangiku adalah orang-orang yang hidup selepasku. Maksudnya dia tak pernah tengok Nabi. Bermula daripada puak-puak kita kata tabi'in lah, sahabat tengok Nabi. Ni tabi'in yang boleh tengok sahabat je, yang belajar dengan sahabat tetapi tak dan jumpa Nabi. Begitu juga tabi'in wallazina taba'uhum, siapa-siapa yang ikut depa sampai dah kiamat, termasuklah kita. Jadi Nabi kata salah seorang daripada mereka sangat ingin melihatku, rindu nak tengok Nabi, walaupun terpaksa menebus dengan keluarga dan harta. Punya sayang ke Nabi, rindu ke Nabi, tak sabar nak jumpa Nabi, sanggup tebus keluarga ni, sanggup harta yang banyak ni, tak apalah ambil lah harta ni asalkan aku boleh jumpa Nabi. Allahu Akbar. Bagi ada dalam diri kita sayang ke Nabi macam tu. Kan? Yang ketujuh, menyampaikan nasihat untuk beriman kepada Allah, kitab-kitab dan Rasul. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata ad-dinun nasihat. Agama ini nasihat, Nabi kata. Qulna, kami pun tanya Nabi, liman? Nak nasihat kat siapa Nabi? Lalu Nabi kata lillah wa malaikatihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Jadi agama nasihat ni ialah untuk Allah. Maksud untuk Allah ni ialah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, iaitu kita mengabdikan diri kepada Tuhan dan kita tidak mensyirikkan Allah. Itu nasihat kita kepada Tuhan. Kepada kitab, kita ikut kitab lah, kita beriman dengan kitab. Wali rasulihi, dan kita beriman kepada Rasul, kita mentaati perintahnya, kita ikut sunnah dia.
dan kita cinta kepada Nabi. Yang ke-8, tanda ataupun bukti dan tanda cinta kita kepada Nabi. Yang ke-8 ialah belajar Al-Quran, baca Al-Quran, jaga Al-Quran, beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Duk perlih ni ramai guru Quran. Ramai. Tetapi masih ramai lagi yang kokak baca. Ramai lagi yang baca bermasalah. Sebab orang kita ni pemalu. Dia kata sekali baca kat ustaz, nampak sangat aku tak kena ikhfa hak mana, ma'ari sukun hak mana, kan, sakta hak mana, ma'iwat hak mana. Orang kita ni jenis pemalu. Malu nak bertanya dan malu nak baca secara talaqi. Sebab itulah kerana banyak bacaan orang-orang kita ni bermasalah. Kan? Saya dengar bacaan Ustaz Khidi tadi, Allahu Akbar. Nak buat jadi menantu pun anak perempuan kecil lagi. Kan? Maksudnya rasa. Kan? Duduk belakang Allahu Akbar, rasa khusyuknya baca. Masya Allah. Tetapi tak ramai. Kita kena belajar Al-Quran. Ini bukti kita sayang kat Nabi, tuan-tuan sekalian. Maksudnya kena belajar, istiqomah baca. Ni kadang-kadang orang kita ni kira, ni ayah mati nanti hampa baca Quran sedekah kat ayah. Ayah masa hidup tak pernah tengok anak baca Quran. Apatah lagi bila dia mati. Bila anak-anak nak baca Quran? Duk tengok Gegar Waganza lah, tengok Maraja Lawak Mega lah. Kan? Dan hak tu je duk tengok bola. Masa mana nak baca Quran? Ayah-ayah pun tengok sekali. Masa kita hidup dah, tuan-tuan sekalian. Jadikan ruang hidup kita, sebahagian hidup kita, hak duk pulun baca surah Abad pagi-pagi itu ganti dengan baca Quran. Kita ni kadang-kadang suka sangat politik. Tak habis-habis dengan Aisat lah, dengan habis. Kadang masa kita habis situ je. Memanglah kita patut sokong, patut tak sokong. Hak tu kita nak bantah sebab tidak menjamin kita kata kita sebagai orang Melayu dekat Malaysia ni. Tak apalah kita bantahlah. Tetapi dengan dah baca sahabat hari-hari itu, Quran tak baca. Kan? Kita duk sibuk dengan politik, duk sibuk dengan isu-isu politik. Kadang-kadang dalam WhatsApp duk forward benda-benda hak mengarut. Meninggalkan masa bacaan Al-Quran kita. Pagi-pagi kadang sejam habis baca Quran. Tetapi bila buka Quran terus menguat. Baca tak pun. Lepas tu asyik dia pegang, tak apalah ustaz, nanti saya duit banyak ustaz, bagi dekat budak-budak tahfiz, 100,000 baca Quran kat pakcik. Anak-anak tu baca Quran ikhlas kau? Kan? Dia duk kira siap dah. Juzuk RM30. Jadi RM30, 2 juzuk 60. 10 juzuk 300. Kan? Dia kira siap dah. 20 juzuk 600. Maksud dia kira siap dah. Ikhlas ke? Macam mana dia nak sedekah pahala? Jadi tuan-tuan perempuan jangan pelik kalau dalam kitab Al-Ijma' menyatakan mana-mana pahala yang dikirim oleh orang hidup kepada orang mati dalam keadaan upah, pahalanya tak sampai. Mungkin anak baca Fatihah, sedekah pahala kepada si mati, berdoa, ya Allah jadikanlah pahala Fatihah ni, aku nak sedekah pahala kat ayahku. Kalau Tuhan makbulkan doa dia, kita beranikah kata tak sampai? Kan? Kita beranikah? Sebab dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata iqra'ul Quran wasallallahu bihi. Bacalah Al-Quran dan mintalah sesuatu dengan Tuhan. Tuhan suruh kita minta bila kita baca Quran, sama ada sebelum ataupun selepas. Lalu Nabi mengisyaratkan, Nabi kata fa inna qauman ba'dakum yaqra'una al-Quran yas'aluna an-nasa bih. Nabi kata sesungguhnya ada manusia selepas kamu wahai sahabat, depa baca Quran dan depa minta pahala, depa minta upah dengan kamu. Jadi tak peliklah
Tuan ni saya bawa sijil ni, ni sijil ni untuk ni RM20, hak ni juzuk. Jadi tuan boleh bayar 20, nanti kami akan bawa dekat Mahat Tafiz. Ni tuan ni RM50, dia buat ada bentuk sijil tu. Semua upah. Orang hak baca tu memang dia makan upah. Ada ikhlas kah? Kan? Itu pertikaian dia. Jadi kita baca Quran siap-siap masa kita hidup. Hak saya ajak ni suruh baca siap-siap. Kan? Kalau tak boleh baca, belajar bagi pandai baca. Hidupkan Al-Quran. Buka Al-Quran dekat rumah. Kan? Buka Al-Quran. Ada CD, ada kaset dalam kereta. Bukalah Al-Quran. Didiklah anak dari kecil untuk baca Quran. Tak payah mana pun. Kan? Itu tanda kita sayang kat Nabi. Sebab Al-Qadhi Iyad rahimahullah, apa yang dia kata? Dia kata di antara tanda-tanda mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Tu tanda kita cinta ke Nabi. Jangan ada orang perlih yang semangat sunnah Al-Quran tak pandai baca. Ini yang jadi masalah. Ni sunnah, oh Allahu Akbar, oh sunnah, semangat sunnah. Baca tajwid pun tak betul. Kan? Ini jadi masalah. Sebab apa? Rajin belajar sunnah, Al-Quran tak belajar. Biar sunnah pun kita pandai, Al-Quran pun kita pandai. Jangan pula orang hak pandai Quran hari-hari, sunnah tak belajar pula. Kan? Kena belajar dua-dua. Kan? Yang kesembilan, mencintai orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai. Ini muhasabah kita. Dalam semua orang, siapa yang Nabi paling sayang? Jadi kita pun sayang macam tu, tuan-tuan sekalian. Yang pertama, Ahlul Bait. Ahli keluarga Nabi. Nabi sayang dekat ahli keluarga Nabi, kita pun sayang kat ahli keluarga Nabi. Tetapi janganlah sayang macam pokok Syiah sayang. Patutnya ahli keluarga Nabi termasuklah Aisyah, termasuklah Hafsah. Dua orang itu adalah daripada Ummul Mukminin. Ni orang Syiah hari ke-10 boleh laknat Abu Bakar, laknat Umar, laknat Hafsah, laknat Aisyah. Wala'iyyazubillah. Kita ahli sunnah wal jamaah, mana-mana ahlul bait kita sayang. Dan termasuk daripada ahlul bait adalah isteri-isteri baginda, termasuklah anak-anak yang lain. Yang kedua, ummahatul mukminin, para isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, para sahabat. Kan? Kita sayang semua sahabat. Bila Allah kata والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Surah At-Taubah. Allah kata والسابقون الأولون, sahabat-sahabat yang awal masuk Islam dulu, minal muhajirin, daripada orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Hak ni Allah puji lebih utama. Perjuangan muhajirin lebih besar daripada perjuangan ansar. Al-Quran iktiraf muhajirin. Yang kedua, Allah kata wal ansar, golongan hak penolong sahabat-sahabat di Madinah yang terdiri pada Aus dan Khazraj, wallazina tabauhum, dan mana-mana orang yang mengikuti mereka, yang ikut muhajirin, yang ikut ansar. Maksudnya sahabat-sahabat yang lain. Lalu Allah kata radhiyallahu anhu, Allah redha kepada mereka. Wa radu'an, dan mereka redha kepada Allah. Tetapi bila mai pok-pok Syiah, sahabat Nabi ramai jadi kufur lepas Nabi wafat, tinggal berapa orang sahaja, ini benda mengarut. Al-Quran iktiraf semua orang. Sampaikan Nabi kata dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kata la tasubu ashabi, jangan kamu mengecam sahabat-sahabatku.
Jangan kamu memaki hamun sahabat-sahabatku. Seolah-olah Nabi mengisyaratkan akan ada selepas Nabi wafat golongan yang kecam sahabat, golongan yang mengkritik sahabat, golongan yang memaki hamun sahabat. Lalu Nabi kata, "Lau anfaqa ahadukum misla Uhudin zahaba." Nabi kata, jika kamu, salah seorang daripada kamu menafkahkan harta misla Uhudin zahaba, sebesar bukit Uhud emas semua. Hebatlah. Sedekah emas sebesar bukit Uhud. Hebat. Nabi kata, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Pahala yang kita dapat atas sedekah emas sebesar bukit Uhud, ma balagha mudda ahadihim. Pahala hak kita dapat takkan sama dengan para sahabat yang sedekah hanya secupak. Wala nasifah. Begitu juga mungkin sahabat hanya sedekah setengah cupak sahaja. Pahala hak mereka dapat lebih dahsyat daripada kita yang sedekah emas sebesar bukit Uhud. Jadi kesimpulannya, jangan duk kecam sahabat lah. Ini satu mazhab Syiah. Dalam perlih pun dah menular dah sikit. Dah ada dah sikit-sikit dah masuk kot perlih. Masuk kot geng-geng politik ni. Jadi kita berhati-hati. Kan? Kalau mana-mana yang kita dengar dalam ceramah kat mana-mana, maklumlah kejabatan agama untuk kita ambil tindakan. Sebab bercanggah dengan enakmen negeri kita. Mana-mana orang politik. Kan? Mereka nak promote politik, promote lah luar pada masjid. Tetapi kalau mereka promote Syiah, mereka boleh diambil tindakan. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian. Dan yang terakhirnya ialah kita membenci orang yang Allah dan Rasulnya benci. Hak mana yang Allah tak suka, Nabi tak suka. Sebab apa kita nak pulun suka? Kecuali atas jalan dakwah. Allah tak suka orang kafir, Nabi tak suka orang kafir. Tetapi kita kena ingat, atas dasar toleransi kita hidup di negara, di negeri yang berbilang kaum, yang berbilang bangsa, yang berbilang agama. Kita toleransi dalam bab agama. Kita benci atas dasar akidah. Tetapi kita sayang mereka untuk kita berdakwah. Sebab nak tarik mereka dari jurang neraka, kita nak tarik masuk syurga. Sebagaimana janji Tuhan dekat kita, jika kita ikut agama, insya-Allah kan, Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Begitu juga kita nak tarik kawan-kawan kita yang bukan Islam. Jadi tuan-tuan pemirsa rahmati Allah sekalian, jadi 10 perkara ini mudah-mudahan kita jadikan sebagai muhasabah untuk membuktikan kita ni sebahagian daripada umat Islam yang sayang, yang cinta dan kasih kepada Nabi SAW. Dan saya rasa sekadar tu sahaja. Sebab kalau saya cakap banyak lagi, memang banyak yang lupa. Jadi sebelum kita lupa banyak, lebih baik kita ingat hak yang Ustaz cakap malam ni sahaja. Kan, wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.